Selamat Trijoro dan salam sejahtera. Saya Colin Fred Buhadi. Saya Roslina Dohong. Guru pembimbing kami ialah Cikgu Nursila. Kami daripada SMK Banggi Kudat. Inovasi yang akan kami persembahkan pada hari ini ialah Ekotiris. Pasti Anda tertanya-tanya apa itu ekotiris. Eko bermaksud lestari. Manakala tiris pula merujuk kepada air yang menitis sesuai untuk rak piring. Objektif ekotiris kami yang pertama, kegunaan kami ketika di asrama bagi mengatasi masalah ketiadaan rak pinggan di dalam dom agar lebih tersusun dan kemas. Objektif kedua pula, kegunaan ketika perkemahan supaya pinggan dan sudu peserta aktiviti tersebut tersusun dan diletakkan dalam satu kawasan yang sama. Seterusnya, sinopsis ekotiris. Inovasi ini memperkenalkan rak piring mesra alam yang dihasilkan daripada botol plastik terpakai sebagai satu usaha kreatif dalam mengitar semula bahan buangan. Botol plastik dipotong untuk membentuk rak piring yang berfungsi sebagai tempat mengiringkan pinggan dan sudu selepas dicuci. Reka bentuk ini bukan saja menjimatkan kos, malah mudah untuk dihasilkan secara DIY oleh pelbagai lapisan masyarakat. Seterusnya, matlamat utama inovasi ini adalah untuk mengurangkan pencemaran plastik dengan memberi nafas baru kepada botol terpakai, di samping itu menghasilkan produk berguna untuk kegunaan harian. Ia juga bertujuan untuk mendidik pelajar tentang pentingnya kreativiti dalam pengurusan sisa serta menggalakkan amalan kelestarian alam sekitar. Rekaan ini sesuai digunakan di rumah, sekolah, atau dalam proyek komuniti hijau. Kumpulan sasaran inovasi ekotiris ini, pertama, pelajar di asrama sekolah. Kedua, peserta perkemahan. Seterusnya, kronologi penghasilan ekotiris. Yang pertama, idea. Kenal pasti masalah utama. Ide untuk menghasilkan rak piring menggunakan botol plastik terpakai dicetuskan sebagai satu bentuk inovasi kitar semula. Yang kedua, pengumpulan bahan terpakai. Botol plastik dikumpulkan dari rumah atau sekolah. Bahan lain dikumpulkan seperti gunting, pisau, pemotong, dan cat turut disediakan. Yang ketiga, reka bentuk awal. Lakaran reka bentuk rak piring dibuat secara manual. Penilaian dilakukan terhadap bentuk botol dan cara susunannya agar boleh menampung pinggan dan mangkuk dengan selamat. Langkah keempat, pemotongan dan penyediaan botol. Botol dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Bahagian tengah botol dipotong untuk dijadikan bekas atau penyokong pinggan. Lubang dipotong mengikut saiz peralatan pinggan dan sudu. Langkah kelima, penyusunan dan pemasangan. Bagian botol yang telah dipotong disusun mengikut reka bentuk yang dirancang, memastikan struktur stabil, seimbang, dan tahan air. Langkah keenam, ujian fungsi dan pengoperasian. Rak piring diuji untuk melihat kekukuhan, kestabilan, dan fungsi pengaliran air. Sebarang kelemahan diperbaiki. Ini yang menarik. Antara masalah yang ditangani oleh ekotiris termasuklah kekurangan kemudahan menyimpan dan mengeringkan pinggan. Kebanyakan asrama sekolah, pelajar mencuci pinggan sendiri, tetapi kekurangan tempat khusus untuk mengiringkan pinggan dengan bersih dan tersusun. Inovasi rak piring ini menyediakan solusi mudah dan murah untuk menyusun, serta mengeringkan pinggan secara sistematik, mengurangi risiko pertumbuhan bakteria akibat air bertakung. Seterusnya, lambakan botol plastik di persekitaran sekolah. Botol plastik sering dibuang oleh pelajar selepas digunakan, menyebabkan pencemaran dan masalah kebersihan di kawasan asrama. Inovasi ini menggalakkan pelajar mengitar semula botol yang digunakan untuk dijadikan rak piring, bagi membantu menjaga kebersihan dan memupuk tanggung jawab terhadap alam sekitar. Antara bahan yang digunakan untuk penghasilan ekotiris termasuklah botol, gunting, pisau pemotong, dan untuk kekemasan kita boleh menggunakan cat. Penghasilan untuk ekotiris ialah botol terpakai Rp0, gunting 80 sen. Seterusnya, cat berharga Rp4, pisau pemotong 80 sen,
jumlah keseluruhan penghasilan ekoturis berjumlah Rp5,60. Akhir sekali, keberkesanan ekoturis yang pertama, kos rendah yang tidak memerlukan bahan mahal untuk dihasilkan hanya menggunakan botol terpakai. Yang kedua, mesra alam, menyumbang kepada amalan kita semula dan guna semula terutama dalam kalangan pelajar asrama. Akhir sekali, kebersihan kawasan asrama terjaga kerana dapat mengurangkan masalah bakteria disebabkan oleh air yang bertakung. Sungkiti dari pelajar Pandi, Daino di sembarangan, botol tifun bulin dari masa depan. Mesti tidak paham kan? Jom jadi pelajar yang bijak, jangan buang sembarangan. Botol plastik pun ada masa depan. Sekian, terima kasih. Bye!